Tak boleh kita nak ambil Quran sepenuhnya. Sebab hari ni dia ada satu kumpulan dia panggil Quraniyun. Quraniyun ni iaitu golongan yang hanya rujuk Quran saja. Tak boleh juga. Dia nak haramkan suatu perkara, dia kata saya rujuk Quran saja. Saya tak rujuk hadis, tak boleh. Sebab Quran ni dia konsep penjelasan pentafsilan dibuat oleh Nabi. Jadi tak boleh kita kata Quraniyun hanya balik pada Quran saja, tak balik pada sunnah, tak boleh. Ni sekarang ni ada zaman tu dia, sebab dia orang kata kalau kita duk rujuk hadis ni Nabi tu sampaikan, sahabat dengar, Nabi tak nipu, sahabat tu yang kita risau. Sudah, itu bahaya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Dapat kita sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Dan kita sambung perbincangan kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pada pertemuan yang lepas kita telah bincangkan prinsip yang pertama dalam menentukan sesuatu hukum, ataupun prinsip-prinsip dalam sesuatu hukum. Ia tak lain dan tak bukan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada setiap perkara itu adalah harus. Dan ini yang kita pegang selama ni. Dan kita tak boleh nak mengharamkan suatu perkara dengan mudah. Kalau benda tu tak ada dalil, tak boleh tiba-tiba kita kata kita nak haramkan, tak boleh. Dan benda yang dah haram, kita tak boleh tiba-tiba nak halalkan. Ia berkait dengan prinsip yang kedua dalam Islam. At-tahlil wat-tahrim haqqullah wahdahu. Menghalalkan suatu perkara dan mengharamkan suatu perkara adalah hak Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kita tak boleh nak mudah-mudah menghalalkan suatu perkara atau mengharamkan suatu perkara. Jadi perkara ini kita akan bincang lebih detail dalam perbincangan prinsip yang kedua ini. Sebelum saya teruskan, seperti biasa saya akan buka soalan selepas setengah jam. Dan soalan itu sama ada secara lisan ataupun boleh WhatsApp atau SMS ke nombor 010 232 6621. 010 232 6621. Khususnya bagi mereka yang melihat secara online. Al-mabda' al-thani anna al-Islam haddada as-salatah 'ala tamalluk at-tahlil wat-tahrim. Islam pada awalnya telah meletakkan asas dan dasar yang sangat penting dalam menghalalkan suatu perkara dan mengharamkan suatu perkara daripada manusia, dan Allah letakkan ia di bawah Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kalau nak menghalalkan atau mengharamkan suatu perkara, balik kepada asas, iaitu Al-Quran. Balik kepada asas yang kedua, iaitu sunnah Nabi SAW. Tak boleh kita nak ambil Quran sepenuhnya. Sebab hari ni dia ada satu kumpulan dia panggil Quraniyun. Quraniyun ni iaitu golongan yang hanya rujuk Quran saja. Tak boleh juga. Dia nak haramkan suatu perkara, dia kata saya rujuk Quran saja. Saya tak rujuk hadis, tak boleh. Sebab Quran ni dia konsep penjelasan pentafsilan dibuat oleh Nabi. Yang Allah bagi tahu dalam Quran, khususnya dalam bab-bab yang berkaitan tentang apa? Tentang riba. Allah haramkan riba. Wa harrama riba. Allah bagi tahu haramnya riba. Kemudian Allah bagi tahu juga, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan duit orang dengan cara yang salah. Nabi jelaskan secara praktikalnya. Macam mana kita nak faham kalau Nabi tak tunjuk? Macam mana kita nak tahu tentang riba kalau Nabi tak ajar ketika apa? Ketika hidup Nabi SAW. Jadi itu sebabnya hadis memainkan peranan. Dia panggil tafsirul ayah bis sunnah.
Ayat itu ditafsirkan oleh sunnah Nabi SAW. Cara bayar zakat. Ni sekarang musim bayar zakat. Akhir tahun semua orang kira pendapatan keseluruhan. Dia ajar macam mana cara nak bayar zakat. Nabi ajar. Nak bayar zakat emas macam mana. Nak bayar zakat simpanan macam mana. Nak zakat, bayar zakat zakat tanaman macam mana. Semua tu Nabi ajar. Jadi tak boleh kita kata Quraniyun. Hanya balik pada Quran saja, tak balik pada sunnah. Tak boleh. Ni sekarang ni ada zaman tu. Sebab dia orang kata, kalau kita duk rujuk hadis ni, Nabi tu sampaikan. Sahabat dengar, Nabi tak nipu. Sahabat tu yang kita risau. Sudah, itu bahaya tu. Bila dia sebut sahabat-sahabat tu mungkin menipu, mungkin itu tak dibenarkan dalam Islam. Sebab Nabi SAW dah jelaskan, kalau ditimbangkan pahala para sahabat radhiyallahu anhum dengan umat manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat, nescaya pahala dan beratnya sahabat aku punya amalan lebih berat daripada keseluruhan manusia itu. Allah Rabbi. Macam mana kita nak mentahmah para sahabat radhiyallahu anhum? Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, oleh kerana itu Islam telah juga menjelaskan kepada umat manusia agar tidak buat perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak. Tidak boleh kita mengeluarkan suatu hukum kecuali ia benar-benar telah dibincangkan secara detail. Kalau ada dalam Quran, jelas, tak ada masalah. Kalau jelas dalam Quran. Tapi kalau benda tu khilaf, itu lain cerita. Contoh, Allah haramkan khinzir. Au lahmal khinzir. Allah sebut daging khinzir. Kat situ ada ulama dia mentafsirkan yang haram tu daging saja, minyak tak masuk. Sebahagian daripada mazhab Maliki. Memang ada. Itu sebabnya kalau tuan-tuan jumpa orang Arab, dia pakai tali jam tu dia boleh kulit babi. Sebab dia mazhab Maliki. Ada yang pakai tali pinggang kulit babi. Dia kata ni mazhab Maliki. Dia bukan mazhab Syafi'i. Itu dia punya pasal lah. Sebab dia duduk kat tempat lain. Dia bukan dalam mazhab kita. Dia bukan duduk di Malaysia. Malaysia mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, bila Allah sebut daging, dia pakai kaedah apa? Itlaqul ba' wa iradatil kull. Allah haramkan daging, maksudnya semua yang berkaitan dengan khinzir itu haram. Daging khinzir, maksudnya semua yang ada kaitan dengan khinzir itu haram. Itu dia. Contoh, Allah sebut wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Allah sebut jangan mendekati, bermakna semua yang ada kaitan dengan zina adalah haram. Rumah urut secara terbuka haram. Rumah urut secara terbuka, laki perempuan haram, tak boleh. Apa lagi? Kelab malam haram. Judi haram. Semua tu haram. Tapi masalahnya kerajaan nak ikut atau tidak, tu je. Tak ada seorang pun mufti kat Malaysia ni kata judi tu halal di Malaysia. Tak ada. Tak ada seorang pun cakap kata halal. Semua kata haram. Cuma tuan-tuan kena faham, konsep dekat Malaysia ni, mufti dia hanya boleh mengeluarkan hukum, tetapi undang-undang tak wajib ikut. Tak wajib. Dia tu masalah sebab kita kat Malaysia ni, dia masih mengamalkan undang-undang yang British bawa. Memang haram, kecuali diwartakan. Diwarta ni pula dia banyak proses, dia bukan mudah. Bukan semudah orang nak bercakap. Yang kat luar tu cakap, dia tak sama, tuan-tuan. Dia nak boleh ke warta tu sangat susah. Dia ada proses-proses dia. Contoh, arak haram, tapi tak diwartakan. Maknanya, kalau haram tu maksud tak boleh jual semua kedai. Tak ada. Dia tak wartakan begitu. Sebab kita terikat dengan undang-undang yang dibawa oleh British. Itu kena faham juga, dia ada clause dia. Jadi dia punya kuasa tu kecil, dia tak besar. Ada yang kata JAKIM boleh buat. JAKIM tak ada kuasa. JAKIM ni dia punya tanggungjawab ialah
menyelaraskan apa yang ada dalam Malaysia ikut negeri-negeri itu. Dia nak selaraskan. Itu je kerja JAKIM. Sebab yang kuasa adalah negeri. Negeri kuasa. Itu sebabnya tuan-tuan tengok kat Malaysia ni, ada negeri buat jarak dia 1.5 meter. Ada negeri 1 meter. Ada negeri lagi kecil. Dia tak sama. Sebab kuasa agama tu di bawah negeri-negeri. Tu je lah boleh pun. Tak ada kuasa. Katakanlah ni baru-baru ni umrah kan, umrah. Tak ada, tak boleh buat apa. JAKIM tak boleh buat apa. Kalau bila Kementerian Kesihatan kata, okey, apa nama dia panggil apa tu? Umrah tak boleh pergi. Stop sebagai contoh. Baru ni uru-uru bunyi kata tutup. Cara apa? Ni kan apa ni? Serta-merta. Kes ni kan COVID ni. Tak boleh buat apa. Tak boleh JAKIM kata kami nak pergi juga, tak boleh. Dia kuasa. Sebab JAKIM bukan satu, orang kata apa? Bukan satu kementerian, bukan benda yang dia boleh buat dasar, tak ada. Dia hanya ikut je. Tu kat Malaysia tu, itu benda yang kita kena usahakan samalah. Tapi nak usaha benda ni, nak masuk parlimen. Masuk parlimen ni kena 2/3 majority. 2/3 orang Islam kena kuat. Tapi kalau orang Islam tak kuat, tak payahlah tuan-tuan, tak susah nak cakap. Tu sebab orang kata macam mana nak buat hudud. Nak buat, dia kena balik pada situ lah. Balik kepada proses tu. Proses A mula dengan perbincangan dengan konsep, ketah konsep, lepas tu dapatkan daripada negeri-negeri bawah sultan-sultan, kemudian dibincangkan pula dalam parlimen untuk apply dalam seluruh negara. Kat parlimen tu nak kena 2/3 majority. Kena orang Islam sokong. Tu semua kita kena orang kata apa? Kena faham konsep tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itu sebab macam Arab, macam kedai. Saya bukan apa tuan-tuan, saya baru ni kita orang buat di Langkawi tahun baru, sambutan tahun baru, tapi dengan doa, selawat dan juga perkongsian ilmu. Hampir 10,000 orang datang. Alhamdulillah, polis jaga penjarakan apa semua, tapi jadi ramai penuh lah. Dia orang duduk jauh, satu family. Cuma yang sedihnya bila kita pergi dekat Pantai Cenang tu, saya duduk kat Pantai Cenang tu, yang ramai ni orang Melayu Islam kita. Tapi Tuhan je tahu dia punya seksi tu. Saya kata, dia orang ni orang Islam, orang Melayu, tetapi duk ikut barat punya cara hidup tepi pantai. Tak boleh lah. Kadang-kadang kita tengok Allah pelik. Lepas tu ada tahan untuk mengurut kaki kan. Kita pun nak mengurut juga kaki kan. Bila tanya ni yang urut ni lelaki perempuan? Kita semua lelaki Ustaz. Memang perempuan kena pergi sebelah sana. Oh bagus. Ada juga orang urut lelaki dan perempuan asing. Okeylah, bagus. Ada tempat dia campur lelaki perempuan. Kita pilih. Nak lelaki perempuan? Dia. Orang ajar tu. Dia tanya, nak lelaki ke perempuan? Apa dah? Kalau macam tu tak boleh lah. Sebab apa? Benda tu haram. Patutnya kita nak ajak orang biar ikut patuh syariah. Barulah tak kena bala dengan Allah Ta'ala. Tu semua. Ni sekarang ni Allah tunjuk ni. Allah tunjuk ujian-ujian. Kita banyak sangat leka, banyak sangat alpa. Tu semua Allah Ta'ala uji kita. Tu sebab tuan-tuan kena beringat dalam bab-bab seperti ini. Bukan mufti-mufti diam, mufti-mufti dah bercakap. Tapi kuasa tu besar mana sangat. Dia hanya boleh cakap dalam negeri masing-masing saja. Tapi untuk apply dari sudut undang-undang, tak boleh. Dia jadi susah. Dia hanya beberapa part saja. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Macam rokok. Fatwa kata haram. Tapi jual kan? Jual. Sebab tak diwartakan untuk dihalang. Kalau tidak, memang tak boleh jual. Siapa isap kena tangkap. Siapa isap kena tangkap. Dia tak diwartakan. Sebab dia ada proses yang sangat sukar. Ya, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Tapi kita orang Islam kena bersatu padulah untuk pegang benda tu. Untuk usaha ke arah yang lebih baik. Saya duduk dalam situasi ini tuan-tuan. Saya tengok apa yang berlaku sekarang.
Kita duduk dalam, kita nampak banyak kita punya dasar-dasar sudah mula ke arah Islamik. Alhamdulillah. Banyak sangat. Daripada tentera, dulu tak pakai tudung kan, sekarang dah mula pakai sikit. Sekarang ni perbankan masuk dia bank. Saya nak buka bank, walaupun dia tak tulis itu Islamic bank, tak. Bank Islam ialah, yang lain Maybank style, Maybank Islamic. Tapi dia tulis Maybank Islamic, apa nama CIMB, katakan CIMB saja. Tapi bila masuk, buka akaun, dia akan turun automatic Islamic punya akaun. Automatic. Kalau nak buka yang konvensional, orang minta. Atas request orang. Dia dah bagi tahu kita nak buka yang Islamic, kita akan buka yang Islamic. Tapi ada setengah orang, dia datang, saya tak nak Islamic, saya nak konvensional. Ada. Jadi orang akan counter akan bagi tahu, tak boleh, ni ada riba. Tak apa, saya tanggung. Awak jangan bising-bising. Ada. Jadi pegawai bank tanya, macam mana kami berdosa tak? Tak berdosa sebab awak dah cakap. Awak dah maklum, tapi dia minta untuk duduk dalam konvensional. Tu dia punya pasal lah. Kita dah bagi tahu. Ada yang macam tu. Tapi alhamdulillah banyak perubahan-perubahan yang berlaku, tuan-tuan. Cuma kita doalah yang terbaik. Alhamdulillah. Baik. Daripada telah diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i fi Kitabil dalam kitab Al daripada Al-Qadi Abi Yusuf sahib Abi Hanifah, daripada Qadi Abu Yusuf, sahabat kepada Abu Hanifah, kami telah mengetahui, dia berkata, sesungguhnya kami telah mengetahui bahawa guru-guru kami daripada ahli ilmi yakrahunal futya, mereka sangat tidak suka untuk mengeluarkan fatwa. Bila sebut fatwa ni, benda yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tapi perlu kepada ijtihad baru. Sebab kalau tuan-tuan perhati, fatwa, dia takkan keluar fatwa haram makan babi, tak payah. Tak payah sebut benda tu, memang dah haram. Dia fatwa ni benda baru. Contoh DNA babi, itu perlu pada fatwa. Benda ni tak sebut dalam Quran ni. Macam mana ni? Sebab ada 4 mazhab pula. Mazhab Maliki kata DNA boleh. Pinggan. Dekat UK, you all akan perhati ada pinggan yang diperbuat daripada bone China. Ya. Dia macam mana tu? Kalau Qardawi, Dr. Yusuf Qardawi ni, dia banyak bagi fatwa untuk barat. Untuk barat. Belah-belah barat banyak guna fatwa Yusuf Al-Qardawi. Bagi beliau, pinggan macam ni, contoh, cawan ni. Contoh pinggan atau cawan. Luar ni, dia daripada tulang babi. Tapi dia bukan macam ni lah, ni gelas. Dia warna putih. Tulang babi. Dia buat daripada tulang babi. Tulang babi tu kat mana? Dia belah dalam. Kalau serpih, baru kena tulang tu. Tapi kalau bersih elok ni tak. Sebab dia kat dalam, lepas tu dia ada lagi lilitan. Ada lagi dia punya cover dekat luar dan dalam. Jadi benda tu tak kena. Dia buat kaedah yang sama. Contoh kertas. Okey, kertas ataupun kertas minyak. Kertas minyak atau plastik. Ada taik kucing. Taik kucing duduk bawah. Puk, kita letak minyak, letak kertas minyak ataupun letak plastik. Letak plastik atas taik tu. Letak nasi, letak kari, dal apa semua. Ayam goreng. Boleh makan tak? Letak geli tu letak tepi. Sekarang ni isu dia, boleh makan ke tak? Boleh tak? Boleh. Itulah konsep yang digunakan oleh Dr. Yusuf Qardawi. Sebab benda tu berlapis. Dia dihalang dengan beberapa lapisan-lapisan yang halal. Benda tu duduk dalam. Sama juga macam plastik. Bawah tu taik, dia letak atas taik tu. Lepas tu letak nasi, letak kari, letak roti canai ke apa benda, makan atas tu. Halal. Cuma makruh sebab kau makan tempat tak berapa elok. Tu je lah. Banyak lagi tempat, kenapa atas taik juga kau makan? Ini macam latihan yang saya pun tengok ada yang buat latihan-latihan untuk lawan kekuatan ni. Macam tentera kan, komando, dia akan ajar benda yang pelik-pelik. Makan kawasan-kawasan yang kita pun geli nak makan, tapi dia suruh makan sebab tentera dia kena belajar tempat-tempat yang sukar. Makan benda-benda pelik. Cuma makan benda pelik tu memang dah dibincangkan oleh mufti-mufti lah. Contoh, boleh tak makan beruk, ular.
Beruk dalam mazhab Syafi'i haram makan. Tapi macam tentera, komando, dia kena belajar makan tu. Cuma nak belajar makan, tak, kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kita makan tanpa darurat. Nak makan kata ke babi hutan. Tak boleh. Kita tak boleh ajar, memang boleh ajar tentera makan babi hutan, bukan ajar makan, tetapi ajar macam mana proses untuk makan bila dalam keadaan darurat. Tu beza dua tu. Ajar makan, tak boleh. Makan semua orang tahu makan. Babi ke sekarang, ramai orang makan babi. Dia isu sekarang ni macam mana nak proses makan babi ketika dalam situasi darurat. Dalam hutan sebagai contoh. Kita pun belajar tangkap anak babi, macam mana tangkap dia. Satu. Nombor dua, bila dapat tangkap, macam mana nak sembelih. Walaupun ia haram dimakan, ketika keadaan bahasa, bila keadaan darurat, tak ada pilihan, boleh makan babi tu. Tapi nak makan babi bukan boleh katok macam tu, tak boleh. Dia tetap kena ikut proses biasa. Sembelih, keluarkan darah dulu. Lepas tu, kena siang, potong, buang tahi-tahi, apa semua dalam perut tu buang. Nombor dua. Nombor tiga, potong bahagian-bahagian yang selamat, contoh, yang boleh makan. Yang boleh makan. Lepas tu, makan tu berapa banyak untuk tahan kelaparan. Dia bukan boleh makan sampai sendawa tu bau babi, tak ada. Ni, dia kena faham tu. Tu benda-benda yang kita kena tahu lah. Kaedah. Bukan boleh makan. Okey, kita nak ajar tentera kita, nak ajar kita punya askar-askar kita, makan ular. Tak, jangan makan ular tu. Ajar macam mana proses nak makan ular tu. Lepas tu buang lah. Bagilah binatang lain makan. Ada pula baru ni, orang pangkat besar lah. Dia kata, Ustaz, kita kena ajar juga dia makan biar perut dia biasa. Allah, dia kata, saya kalau bab tu tak ada pula fatwa kata boleh untuk belajar ajar perut. Kalau gitu kita pun boleh belajar sekarang ni. Ni musim banjir kan, ada kita pergi hantar makanan, hantar bantuan tuan-tuan. 2 hari tak makan. Boleh je. Dia nak tangkap, ada mungkin rumah sebelah tu ada rumah bukan Islam, dia ada babi tu dalam peti air dia. Seekor dua, kongsi sikit-sikit seorang. Sakit perut pula kita baru makan. Boleh belajar dah sekarang sebab sekarang ni musim bencana apa. Oh gitu, kalau nak fikir macam tu letih kita. Tak, kita hanya boleh makan ketika darurat saja. Dah. Itu adalah ajaran daripada Islam. Itu dia. Itu sebabnya kata Imam Syafi'i, kata Qadhi Iyad, mereka takkan keluarkan fatwa dengan mudah-mudah. Bahkan mereka akan kata hadza halalun wa hadza haramun, dan mereka takkan kata ini halal ini haram dengan mudah-mudah, tak. Illa ma kana fi kitabillahi azza wa jal bayyinan bila tafsir. Kecuali apa yang disebut dalam Quran tu jelas. Allah haramkan. Dah tak boleh cakap apa dah. Allah kata zina tu haram. Haram lah, tak boleh cakap apa. Tak ada tafsiran. Memang dia orang akan kata haram. Tapi benda yang tak jelas, contoh pakai tie. Siapa cakap kat saya baru ni? Dia kata Umar Shah Alam habis ceramah, dia kata, Ustaz, saya dapat saya dengar-dengar ada orang bagi tahu pakai tie ni haram, kata. Saya pun kata, kenapa haram lah? Sebab pertama Nabi tak pakai, yang kedua dia ada lambang salib. Saya kata, kat mana salib tu? Kecuali lah tie tu dia memang ada salib ataupun ada gambar gereja, itu memang haram lah. Ada gambar tu haram sebab gambar, bukan sebab tie. Oh tak. Sebab bila kita pakai tu, dia dapat T kat sini. Loh, kalau pakai T itu habis lah. Ni tiang ni buat haram. Ni T lah ni. Potong tiang. Tak boleh. Jangan kita kecilkan hukum Islam tu. Tak. Ya, tuan-tuan. Saya kata, jangan mudah haramkan benda yang Nabi tak haramkan. Contoh, ada orang dia nak pakai apa? Dia nak pakai ni mata apa yang dalam tu, contact lens. Kenapa nak haramkan contact lens? Oh Ustaz, contact lens ni ada warna-warni Ustaz, fitnah. Tak. Bila awak gunakan contact lens itu untuk fitnah, baru jadi fitnah. Tapi kalau orang tu guna untuk perhiasan, salah tak? Orang perempuan khususnya. Oh ni orang, dia kata orang perempuan tak boleh. Ustaz kena haramkan contact lens ni.
Untuk orang perempuan. Sebab orang perempuan pakai contact lens ikut handbag. Handbag biru, mata biru dia kata. Apa beza mata biru dengan spek mata hitam? Spek mata biru. Hari ni spek mata ada hitam, mata biru, ada merah, ada kuning, ada orange. Betul tak? Tak boleh nak haramkan itu. Kalau gitu maknanya perempuan tak boleh pakai spek langsung. Tak boleh pakai contact lens. Sebab muka itu bukannya aurat. Itu sebab orang perempuan, ulama dah benarkan nak warnakan sikit muka, wajah, tak ada masalah. Agar tak nampak pucat, itu satu. Sebab sifat wanita dia suka pada kecantikan. Dan ada hadis Aisyah, orang perempuan dia suka bercakap tentang kecantikan dengan Aisyah radhiyallahu anha. So Aisyah tak larang. Nampak? So nanti kita akan bincang bab hiasan ni. Jadi mata, muka perempuan ni dia bukan aurat. So perempuan dia nak pakai contact lens, silakan. Cuma jadi haram bila dia guna contact lens untuk ajak lelaki berzina. Itu haram. Nampak tak? Dia punya pengharaman tu kena detail. Dia tak boleh main pukul rata semua. Tak boleh. Ya, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya kata Qadhi Iyad, Nabi SAW, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tak akan menghalalkan mudah-mudah, mengharamkan mudah-mudah kecuali apa yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Bahkan kalau tengok kepada riwayat yang lain, annahum kanu idza afdu bi syai'in aw nahu anhu qal hadza makruhun wa hadza la ba's bih. Kebanyakan empat mazhab tu, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau orang tanya hukum dia akan jawabnya makruh. Boleh, tak ada masalah. Harus lebih baik. Sebab apa? Tak ada dalil. Lebih baik cakap harus, balik pada yang asal dia. Al-aslu fil asya'i ibah. Asal pada setiap perkara itu adalah harus. So janganlah kita nak mengharamkan benda yang tak haram. Macam pakai tasbih. Nak haramkan orang pakai tasbih. Tu, tasbih panjang. Mana boleh haramkan orang pakai tasbih? Tak boleh. Sebab tasbih itu dia mengajak orang untuk kira berapa banyak yang dia tasbih pada waktu-waktu tertentu. Tak salah. Nak haramkan, nak bid'ah pun, nak bid'ah ni tuan-tuan, kena berhati-hati tau. Jangan kita bid'ahkan benda yang membawa kepada perbalahan. Saya tak nampak kalau katakan nak pakai tasbih tu bid'ah. Tu kat tiang penuh tasbih. Pergi Mekah pakai tasbih. Saya lebih suka beli tasbih kecil tu. Bila tawaf ni saya pakai tasbih, 1 tarik, 2 tarik. Sebab kadang-kadang tertinggal, saya pakai jari kan. Tengah-tengah tawaf tu orang tolak. Dah, lagilah. 2 ke 1 tadi? Dah. Nah, kadang-kadang kita buat macam ni. Orang tolak, dah lupa. Berapa ni? 3 ke 2, 4? Sudah. Kalau pakai yang tasbih tu saya pusing 1, habis sampai ke Hajar Aswad 1, tarik 1. Dah, selesai. So tarik. Takkanlah kita nak haramkan benda tu. Takkanlah kita nak bid'ahkan benda tu. Jadi jangan cepat nak bid'ahkan orang. Jangan cepat kita nak mengharamkan orang. So berhati-hati lebih boleh. Itu sebab ulama-ulama dulu dia lebih cakap apa? Boleh. Kalau nampak tak berapa okey, makruh. Macam contact lens untuk orang perempuan tu kan, makruh, lebih selamat. Kan kita haramkan, benda tu tak haram, kita pula mengharamkan. Wa hadza la ba'sa bihi, itu tak ada masalah, boleh dia kata. Fa amma an naqul hadza halalun wa hadza haramun fama a'zamu hadza. Dan mereka takkan pernah sama sekali mengharamkan dengan mudah-mudah, menghalalkan dengan mudah-mudah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, hadza ma naqalahu Abu Yusuf 'an as-salaf as-salih. Ini yang disampaikan oleh Abu Yusuf daripada ulama-ulama terdahulu. Wa naqalahu anhu Syafi'i wa aqarrahu alaihi kama naqala Ibn al-Muflih an Syekh Ibn Islam Ibn Taymiyah anna salaf lam yatluqu al-haram illa ala ma ulima tahrimuhu qat'an. Tengok. Hatta Syekh Ibn Taymiyah juga mengatakan apa? Daripada Ibn Muflih
bahawa ulama-ulama terdahulu tidak pernah mengeluarkan perkataan haram kecuali apa yang mereka tengok ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sahaja. Cuma bila orang tanya, ustaz, kalau macam tu rokok tak ada masalah, dia balik ke situ boleh. Rokok ni fatwa selepas kajian dibuat, kena faham. Itu sebab saya kata awal-awal dulu, rokok pada awal 50-an harus. Ulama zaman dulu isap rokok, zaman dulu. Zaman dulu. Lepas tu bila sampai ke 60-an dah jadi makruh, 70-an jadi makruh. 80-an, 85 ke atas dah mula mengharamkan. Tengok dia dah mula, dia naik. Itu kajian. Benda tu dipanggil fatwa. Tambah sekarang ni musim-musim yang menggunakan bahan-bahan yang baru. Contoh, penggunaan gam untuk otak, untuk pembedahan otak yang dinamakan, Allahumma salli Muhammad, dia panggil Tisel 1 dengan Tisel 2. Ni perubatan sikit. Tisel 1 bedah otak ni, kalau ada doktor dalam ni, doktor perubatan, boleh tanyalah ni, pakar-pakar otak, ya, pakar-pakar bedah kepala ni. Kalau na'udzubillah, tu sebabnya tuan-tuan jagalah kesihatan. Kalau boleh jangan bagi kena stroke. Kalau boleh nak jaga, jadi tak nak bagi kena stroke, amalkan hidup sihat. Jangan bagi kena darah tinggi, jangan bagi kencing manis, jangan bagi jantung. Ni 3 benda kalau boleh elakkan. Jadi amalkan beriadah. Saya tengok kawasan ni memang ramai orang beriadah pagi-pagi, kan? Orang naik basikal, baguslah tuan-tuan. Tu-tua pun jalan. Kalau tu-tua jangan naik bukit terus. Jalan. Saya naik bukit tuan-tuan, saya katakan, kalau yang bukit tinggi-tinggi kan, boleh saya katakan 60% orang Chinese, orang Cina. Dia orang ni sangat agresif kalau bab kesihatan. Orang Melayu ada lah, tapi sambil naik tu bawa nasi lemak dah. Elok lah. Orang Cina naik atas, dia bawa sayur. Dia makan sayur, dia makan buah-buahan kat atas. Sarapan doang. Kita nasi lemak. So, maklum nak naik bukit, dia balun dan 3 bungkus. Dia kata ikut sunnah 3, witir. Jadi tu sebab kena tahu, kena ada ilmu juga tu. Jalan, jangan begitu. Sebab bila ada blok dekat darah belakang ni, dia akan buat pembedahan. Bila buat pembedahan, tuan-tuan takkan lari daripada 2 benda ni, Tisel 1 dan Tisel 2. Sekarang ni Tisel 1 dah tak ada, Tisel 2. Masa tu perbincangan hangat jugalah. Dia otak ni bila dia bedah, dia ada 2 lapisan. Lapisan 1, lapisan 2. Otak ni dia tak boleh bocor. Bila dia buka, sebab otak ni dia akan ada di luar otak tu dia ada cecair. Cecair ni kalau dah bedah, na'udzubillah, kalau bedah otak ni selalunya tuan-tuan, harap-harap kita sihat lah. Kalau tak sihat pun 70% hilang, 30% hilang. Kalau teruk sangat 50% hilang. Kalau teruk sangat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu takut saya memang sebab ada keluarga dah kena dah. Memang dah 2 keluarga saya kena yang kepala, buat pembedahan, Allah ambil umur. Dan kadang-kadang kita fikir, alhamdulillah Allah ambil umur dia. Kalau dia hidup pun doktor kata dia akan cacat seumur hidup. Na'udzubillah. Allah tu maha kaya, Allah tahu yang terbaik. Tuan-tuan bayangkan, bila dia buka otak yang dalam tu, nak tutup balik, dia kena tutup dengan gam. Dia tak boleh bocor. Bila bocor, ia akan menyebabkan kepada sawan. Dia sawan saja tau. Kita yang tambah sawan babi. Saya tanya doktor, mana datang babi tu? Dia pun tak tahu. Kita semua ada kait dengan babi. Babi pun pening. Kenapa aku disalahkan kat sini? Apa sawan babi pula? Sawan je. Tak payah kau, ada jemaah kita dia kena sawan babi. Teruk sangat tuan-tuan. Sawan saja. Penyakit sawan, dia panggil sawan. Itu sawan. Tak tahulah kalau orang yang pakar babi tu dia boleh tahu sawan babi yang kena sawan. Tak ada lah pula. Saya buat kajian babi lama dah. Dah 18 tahun dah. Kaji hukum babi. Jadi orang kata apa? Dia kena tutup elok-elok. Kalau tak kena sawan.
Lepas tutup tu dia baru dia lepas jahit dia tutup dengan gam. Tu panggil tiseruan. Lapisan kedua ni, luar ni, dia jahit tutup lagi dengan gam. Untuk tak bocor. Jadi kat situ tiseruan tu okey. Bila masuk tiser tu yang baru punya ada babi. Dia gunakan bahan daripada babi. Doktor ni pula dia takkan ambil yang bawah, yang paling rendah takkan ambil. Walaupun yang paling rendah katakan bocor tu, kalau pakai tiser tu yang babi tu 92% tak bocor. 8% bocor. Yang 100% guna lembu daripada lembu, 81% tak bocor, 19% bocor. Dia orang takkan ambil yang 81 tu. Dia akan ambil yang paling tinggi. Sebab doktor dia nak pastikan usaha menyelamatkan nyawa itu lebih aula. Itu sebab doktor dia akan pakai. Sebab yang ada orang kata makan ubat pil tu ada lemak, ada gelatin babi kan. Tu no choice, tak ada pilihan. Nak buat macam mana? Sebab yang buat ubat-ubatan ni semua barat. Kita orang Islam tak bersatu padu. Negara-negara Islam yang kaya, yang milenial tu tak bersatu padu buat ubat-ubatan ataupun yang daripada halal ni. Tak ada. Tu sebabnya kita kena ke depan dan ke depan. Jadi akhirnya ulama kata boleh pakai. Selagi tidak ada pilihan untuk pakai yang selagi ada pilihan. Katakan yang lembu punya 91% tak bocor, babi punya 91% tak bocor. So wajib ambil yang lembu ni. Sekarang ni yang lembu ni semua bawah daripada 80%. Maka doktor terpaksa ambil yang babi tadi. Wallahu a'lam. Dia lain dengan beza dengan cauk dengan pinggan tadi. Pinggan apa? Pinggan bone China apa tu kan? Oh, kena pakai sebab dah beli, darurat kalau buang. Tu tak ada panggil darurat. Boleh buang terus, boleh simpan dah. Ataupun simpan dalam kotak tak payah pakai. Sebab kita tak pakai itu lebih selamat daripada kita pakai. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang hukum prinsip yang ketiga, tahrimul halal wa tahlilul haram qarinu syirk. Ini lagi keras. Mengharamkan benda yang halal, menghalalkan benda yang haram, dia sama ertinya dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya seakan-akan kita memandai-mandai dalam bab-bab yang berkaitan tentang arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ada soalan ni. Banyak soalan masuk. Azan berapa azan? Berapa minit? Sempat tak? Sempat 20, 30, 8, 32. Sempat. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang penjawat awam menggunakan kedudukan untuk menerima habuan dari pembekal yang dia ada kepentingan terlibat dalam proses penentukan pembekal, proses menentukan pembekal, apa hukumnya? Inilah yang dinamakan rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang terima rasuah, orang yang bagi rasuah, dua-dua masuk neraka. Pertama rasuah, yang kedua pecah amanah. Kita penjawat awam, jangan kata penjawat awam, semua yang terlibat, sama ada dia penjawat awam ke, dia swasta ke, dia syarikat GLC ke, tak boleh menggunakan tempat dia untuk dapatkan kekayaan agar bagi habuan kepada orang lain. Itu dipanggil rasuah. Sebagai contoh, dia siap bagi contoh lagi orang tua ni. Marah betul nampak kaya. Pembekalan kepuk kubur. Waris membayar 850 kepada pihak masjid. Apa kaitan dengan masjid pula? Pihak masjid membayar 550 kepada kontraktor yang membuat kepuk. Baki 300 sepatutnya pendapatan masjid untuk tujuan penyelenggaraan kubur di masa hadapan. Tetapi hanya 100 saja direkodkan. Baki 200, dia hitam, dia boldkan. Baki 200 ghaib diambil pihak tertentu sebagai habuan tadi. Ini contoh ni yang awal tadi disebut penjawat awam.
Ni masuk ke masjid pula. Buat tenang, saya bagi dua hukum. Pertama, penjawat awam ataupun siapa-siapa yang ada jawatan tidak boleh menerima apa-apa saja hadiah daripada orang-orang yang ada terlibat dengan projek. Contoh, saya timbalan dekan yang menerima projek luar. Sebab saya jaringan antarabangsa dalam negara, luar negara, lepas tu terlibat dengan industri. Katakan industri nak bagi ni, dia buat projek ni dengan pelajar. Saya bagi kepada syarikat ni dan saya terima habuan hadiah daripada beliau ataupun daripada orang tu. Dia kata, "Jom Ustaz, kita minum sikit." Tiba-tiba saya nak pergi, saya pun tengah minum, saya bagi tahu, "Oh, tayar kereta nampaknya, tayar depan nampaknya botak ni." Allah Ustaz, jangan risau Ustaz. Dia tak panggil tak Ustaz. Dia panggil Prof. Kan? Profesional. Panggil Ustaz, neraka terus lah dia. Bro, jangan risau bro. Ada kawan saya, dia memang buat kedai, dia memang tayar bagus budak dia. Prof pergi hantar ke situ. Saya pun pergi hantar. Okey ke? Okey bro, jangan risau. Bak bayar jangan risau. Saya tahulah macam mana nak buat. Saya pun pergi hantar. Saya tu nak minta 2 tayar, dia tukar 4 tayar. Saya minta 2 tayar, dia tukar 4 tayar. Sekali dengan absorber tukar. Bila nak bayar, Haji tu dah bayar kan? Kenapa dia bayar? Tak apa Ustaz, tak apa bro, itu dia minat. Tengok tender dia, saya kena lulus lah. Sebab tu itu dah tanda. Itu haram. Pertama, rasuah, menerima habuan daripada seseorang untuk tender. Yang kedua, gunakan kedudukan saya untuk dapatkan projek. Itu haram. Itu satu. Nombor 2, macam yang berlaku kat kubur, untuk kepuk kubur ni, masjidnya geng pula lah sekarang. Kalau ghaib, itu haram lah. Macam mana boleh ghaib? Itu sebabnya saya minta, daripada dulu saya dah cakap dalam TV ke apa, macam buat korban, ibadah korban. Saya tegur, banyak NGO saya tegur. Yang buat kat luar negara, semua saya tegur. Sekarang ni, you all ni, sebut okey kita nak buat ibadah korban. RM7,000. RM7,000, orang bagi duit tu RM7,000 untuk semua lembu. Dia tu ingat, lembu tu RM7,000. Sebenarnya termasuk kos pengurusan, betul tak? Jadi tulis kat papan putih tu, harga lembu berapa. Tu terang dia tu. Tak payahlah nak ambil untung kat situ. Itu yang berebut ni di AK penyembelih ni. Tulis itu, lembu harga RM5,500. Kita ambil RM7,000, lagi baki itu kita buat kos pengurusan. Nak bagi makan, ambil upah orang yang bayar, penyembelih nak kena bayar, lepas tu orang yang jaga nak kena bayar. Tu boleh. So orang akad tu jelas. Sama macam kepuk. Bagi tahu siap-siap, okey. Harga yang diperlukan untuk buat kepuk kubur ni 850. Ia termasuk kos pengurusan. Kos kepuk 300, kos kepuk mana ni? 550. So baki 300. 200 kos pengurusan. Pengurusan tu ke mana? Tulis detail. Bayar orang yang pergi adalah pergi urusan kat kubur apa semua tu lah. Tu kos. Sebab minyak tu kena bayar. Walaupun kerja amal, tetap kena bayar. Nampak? Kecuali lah AJK Masjid ni memang semua kat Malaysia ni, sampai kat Petronas, cakap AJK Masjid, bubuh penuh. Itu tak payah bagi apa-apa lah. Tak boleh lah. Minyak orang kena bagi. Kos perjalanan, semua kena kira tu. Masa orang. Okey, kira tu. So, ada baki 100, itu untuk masjid. Jelas. Ini kalau tulis 850, tiba-tiba yang masuk dalam akaun 100, 200 ke mana? Beda kepada Abdul Wahab dan Abdul Wahab. Itu memang tak boleh. Itu sebabnya kena audit benda tu. Jadi kena faham, itu dia panggil salah guna amanah, salah guna kuasa. Tu pun boleh kena. Kalau SPRM masuk, memang kena. Saya forum dengan timbalan ketua pengarah masa tu SPRM. Sampai dia kata apa? Masa tu Majlis Agama Islam punya program. Semua pengurusi masjid ada. Paling banyak
report SPRM adalah masjid. Sampaikan orang SPRM kata malu nak ambil tindakan. Duit hilang, bendahari bawa cabut duit, ambil jubah imam. Oh, banyak cerita, tak boleh cerita banyak-banyak, ni live ni, malu kat orang bukan Islam. So kita bagi laluan untuk azan, lepas ni kita sambung balik. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sambungan kepada soalan tadi, ada lagi dia tanya ni. Jika pihak pengurusan tahu salah takbir urus ini, tapi dia buat diam kerana nak saling cover line, apa hukum pada yang tahu tapi buat-buat tak tahu? Terima kasih Ustaz. Jangan takut bercakap benar. Oh boy. Aduh. Tuan-tuan, ma'adda ila haram fahuwa haramun. Setiap benda yang membawa pada haram, hukumnya haram. Jadi kalau dia tahu benda yang betul, yang salah, dia kena tegur. Tu yang Allah kata, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena cakap benar. Jadi apa nak buat? Letak jawatan. Tegur, tak nak dengar, letak jawatan.
Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu pertanyaan dan pernah terdengar, bolehkah 5 solat digabungkan dalam satu waktu? Contohnya, solat duha, tahiyat masjid, wudu, hajat dan taubat digabungkan dan ditunaikan dalam waktu duha. Kelima-lima solat tersebut diniatkan sekali dalam waktu duha. Mohon pencerahan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dibenarkan untuk kita menggabungkan solat-solat sunat, tetapi tidak boleh kita gabungkan wajib dengan wajib. Sunat dengan sunat boleh. Itu sebabnya bila kita sampai, kita nak sembahyang tahiyat masjid, tapi imam dah azan, Bilal dah azan, kita ada beberapa masa, minit, tak lama. Jadi kita sembahyang 2 rakaat tahiyat masjid dan niatkan sekali dengan niat apa? Solat qabliyah. So tak ada masalah, boleh. Ya. Cuma afdal macam solat duha ni banyak, maka disebut oleh kebanyakan ulama, antara ni Imam Syarazi, pisahkan setiap solat itu. Setiap solat sunat dipisah-pisahkan. Kalau dapat semayang tahiyat masjid 2 rakaat, kemudian bangun lagi 2 rakaat untuk qabliyah, itu adalah yang terbaik. Kalau tak ada masa, barulah kita gabungkan. Macam sekarang ni solat duha panjang kot. Kecuali dia kata ni waktu pejabat Ustaz, tak boleh panjang-panjang sangat. Jadi boleh dia gabungkan. Cuma yang sunatnya adalah duha dan sunat wudu yang dibuat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga dibuat oleh Bilal bin Rabah. Ya. Jadi kita tak gabungkan, boleh, tak ada masalah. Sunat. Assalamualaikum Ustaz, ambil wudu dengan air banjir sah atau tidak? Sah. Sah ambil wudu dengan air banjir, kerana air itu mengalir dan air itu banyak. Boleh ambil wudu. Cuma dari aspek kesihatan tidak bagus, kerana ia bercampur dengan virus, mungkin kuman dan sebagainya. Tapi kalau air itu mengalir, kan ada yang mengalir kan, boleh. Tapi kalau dia bertakung dan ada bau, tu tak boleh. Sebab tu air sungai. Jadi kalau air, kalau kita nak macam saya pergi hantar bantuan-bantuan, tuan-tuan, orang paling nak ialah air ni, air kosong. Ada orang kata banyak dah air kosong. Tak. Air kosong nak minum satu hal, masak, makan satu hal. Nak, orang kata apa? Nak buang air, bersihkan, tak ada. Jadi semua tu perlukan kepada air. Jadi benda ni sangat penting. Macam ada orang, saya sedih lah tuan-tuan bila hantar bantuan-bantuan baru ni. 5 hari saya tu pergi sana macam-macam tempat, terbakar kulit. Bayangkan tuan-tuan, orang suka bagi baju. Yang diperlukan oleh mangsa, air, makanan yang cepat masak. Makanan cepat masak ni paling tak ramai yang bagi. Makanan cepat masak ni macam mana tau? Dia boleh ambil, dia masak dalam plastik tu, dia tarik dia, benda tu boleh masak sendiri. Kan ada rendang yang dia boleh masak tu kan? Dia macam naik bukit, dia boleh pakai yang tu. Tu tak ramai yang bagi. Yang ramai suka bagi ialah baju. Siapa dia suka baju? Sebab dia nak kosongkan almari rumah dia. Betul tuan-tuan, sampai kat rumah saya tu 5 kotak boleh hantar 2 kotak je. 3 lagi tak teramak nak hantar. Ada yang hantar baju kementerian dia. Saya tak mau sebut lah baju kementerian tu. Baju yang orang pakai apa? Jaket tu. Jaket nama kementerian, agak-agak lah. Ada yang hantar spender isteri dia. Ada yang hantar baju dalam. Baju ni apa? Tali. Coli, sorry. Coli, tali tak ada. Nak pakai macam mana? Gelak Haji. Betul Ji. Menung kan? Tak boleh ke kau beli baju baru, baju dalam baru, seluar dalam baru, bagi. Ni bagi yang bini kau dah pakai, suami awak dah pakai. Boxer. Banyak betul. Tapi boxer tak teramak. Tak ada ni. Dia panggil apa? Dia panggil getah tu. Kalau pakai jatuh ke bawah. Jangan hinakan orang yang ditimpa musibah. Ada yang telefon saya kata, Ustaz, saya nak hantar ni lah, nak hantar baju lah. Anak saya, family saya banyak baju ni. Saya kata, kau nak hantar baju apa? Baju anak-anak tu. Saya kata tak payah.
Sekarang ni yang jemaah nak, orang yang mangsa ni, dia nak makanan-makanan. Awak beli makanan macam apa? Pack makanan tu yang boleh masak tanpa perlu masak. Rendang yang boleh masak terus. Pun tak nak, terus tak datang. Ni pun satu hal juga, tuan-tuan. Jadi tak ada masalah, boleh ambil wuduk dengan air banjir. Air ni kena jimat lah. Kalau katakan air tu kotor, nak ambil wuduk tak tergamak, ada air minum, limited air minum ni, jangan ambil dengan air minum tu, tayamum, kemudian sembahyang. Walaupun air banjir tu ada, sebab air banjir tu dikhawatiri kotor dan bercampur dengan najis, so jangan ambil. Kita pakai air ni kalau banyak boleh, tapi kalau tak banyak tak baik. Memang ada ustaz-ustaz dia ajar cara nak ambil wuduk dengan air ni, tapi air ni sangat limited musim banjir. Saya tahu sebab saya turun Padang. Jadi jangan guna kalau benda ni limited. Guna apa yang ada. Kalau tak ada air ni, air banjir pun dah busuk, dah bercampur dengan najis dan tak bergalih air tu, kita tayamum saja. Ya. Salam Datuk, mohon pencerahan, pelanggan saya sudah ambil wuduk untuk solat. Dalam masa yang sama dia pakai makeup untuk bersanding kahwin. Tiba-tiba dia tersentuh suaminya. Adakah ada kaedah lain untuk beliau tidak ambil wuduk semula? Kau nak lari lah ni. Susah pula kalau nak pakai makeup semula bagi wanita. Terima kasih Datuk. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i ni, bila mazhab Syafi'i sentuh suami batal wuduk. Berbeza dengan mazhab Hambali dan Hanafi. Jadi dia tanya saya, ada tak kaedah lain? Sekarang ni kita dekat Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i, maka batal wuduk. Oleh yang demikian, orang perempuan yang nak kahwin ni ambil wuduk siap-siap, jangan sentuh suami sampailah kau sembahyang. Lepas tu kau sentuh balik. Kena usaha lah. Sebab makeup tu boleh tambah. Sebab mazhab Syafi'i ni dia lebih, Imam Syafi'i ni dia lebih ihtiyat, berhati-hati tu lebih baik. Jadi pakai makeup siap-siap. Ya, pakai makeup siap-siap dan jangan sentuh suami. Pakailah sarung tangan. Dah. Lepas tu sembahyang zuhur, lepas tu barulah nak salam ke nak apa ke masa selepas itu. Banyak kaedah. Jadi dia tanya, apa kaedah? Kaedah dia pakai sarung tangan. Selesai. Nak pindah mazhab? Tidak boleh. Mudah-mudah nak pindah mazhab tak boleh. Ya. Sebab nanti kan jadi amalan, tak apa, kita pakai mazhab Hanafi. Bila tanya, mana awak tahu mazhab Hanafi? Ustaz Izhar yang cakap. Dia tak boleh. Nak tahu benda tu dia panggil talfiq. Talfiq ni nak pindah mazhab, awak kena tahu dia punya pandangan, apa dalil dia, apa hujah dia, baru boleh pindah mazhab. Wa illa fala. Kalau tidak tak boleh. Ini boleh dirujuk dalam kitab Fiqh Al-Manhaji karangan Profesor Wahbah Az-Zuhairi. Soalan terakhir. Banyak soalan, minta maaf tak boleh jawab semua, nanti kita jawab pada bulan hadapan. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan. Apa hukum anak-anak muda bersihkan rumah ibadat orang kafir? Ini berlaku baru-baru ni kan, budak-budak kafir basuh, budak-budak Islam daripada IPTA, dia basuh rumah ibadat orang bukan Islam. Orang bukan Islam pula bersihkan rumah ibadat orang Islam, iaitu masjid. Boleh tak? Tuan-tuan, selagi tidak membawa kepada maksiat, tak ada masalah. Contoh, orang bukan Islam, dia bersihkan rumah ibadat ketika kita ditimpa musibah. Salah tak? Tak salah. Dia masuk masjid. Orang Islam pergi cuci gereja ataupun kuil. Kebetulan kita dah selesai dah cuci masjid dan surau, ada rumah ibadat kawan kita ni dia sedang diuji. Kita pergi cuci juga. Boleh tak? Boleh. Kena prioriti lah. Jangan pula kan masjid dan surau tak dibasuhnya. Pergi basuh kuil. Tak boleh. Dia dah basuh kuil, dia dah bagi-bagi dah. Ini kuil dah, masjid dah, surau dah, dia pergi ke kuil. Ikut tim basuh. Ataupun dia pecah-pecah. Ini tim basuh masjid. Dia kena pula, kebetulan dia orang pula kena tim basuh kuil. Boleh tak? Boleh. Bersihkan kuil tu,
basuh elok-elok, kemudian kita keluar. Jangan pula lepas bersih. Itu haram. Sebab kamu buat ibadat kat situ. Tak dibenarkan. Sembah pula. Tapi kalau katakanlah dia hanya bersihkan, tidak ada salahnya. Ini berdasarkan apa yang berlaku kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika datang daripada Syam, daripada Madinah ke Palestin. Umar bin Khattab dia nak semayang. Dekat dengan Masjid Aqsa tu dia ada satu, dia panggil kanisah. Dia panggil kanisah ni rumah ibadat orang Kristian. Umar bin Khattab sampai, dia nak semayang. Cuma Umar tak semayang dalam tu, dia kata apa? Dia takut ia menjadi sunnah kepada umat manusia selepas ni. Maka dia keluar daripada kanisah dan semayang kat luar. Keluar, semayang dekat keluar rumah gereja. Dia semayang gereja, luar. Bukan haram semayang dalam tu, tapi dia takut nanti jadi satu amalan. Orang kita nak pergi semayang dah tak tahu masjid ke gereja pakai semayang habis, tak boleh. Jadi dia keluar semayang dekat luar agar tak menjadi sunnah kepada umat manusia selepas ini. Hebat. Jadi tak salah. Maknanya bukannya haram nak semayang dalam tu, tak salah. Cuma dia keluar untuk elak daripada fitnah yang lebih besar. Cuma sekarang ni musim musibah, kita bersihkan semua tempat. Tak salah. Wallahu alam. Jadi jangan risaulah benda tu, ya. Tidak ada apa-apa isu yang besar. Setakat basuh rumah ibadat orang bukan Islam, dan orang bukan Islam pun basuh, bukan bersih, tolong bersihkan rumah orang Islam, rumah ibadat orang Islam. Kita tolong menolong. Tapi dalam bab ibadat kita tak orang kata apa, tak buat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan benda ini adalah dibincangkan, panjang cerita dia, sebab ni jawab soalan saja, bukan kuliah. Nanti kita akan bincang dalam bab ni, bab yang kelima insya-Allah. Ya, hubungan dengan orang bukan Islam. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita sambung perbincangan pada bulan hadapan. Soalan-soalan yang baki tu kita jawab pada bulan depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna.